Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Dietitian Ramadan dalam rancangan Makan Betul. Untuk episod kali ini, saya akan kongsikan dengan anda faktor yang menyebabkan pengambilan garam yang tinggi dalam kalangan pesakit darah tinggi dan cara-cara untuk kita mengatasinya. Sebelum ini, saya telah kongsikan dengan anda tentang kesan pengambilan garam yang berlebihan kepada pesakit darah tinggi. Adakah anda masih ingat? Anda boleh ulang tonton video tersebut pada pautan yang saya letakkan di bawah. Kali ini, saya berada di Laman Diraja yang terletak di daerah Pontian, Johor. Menariknya tempat ini, terdapatnya mercu tanda Kesultanan Johor seperti di belakang saya ini, iaitu Mahkota Kesultanan Johor. Faktor pertama yang menyebabkan pengambilan garam berlebihan ialah persepsi kurang garam, kurang rasa, kurang sedap. Pernah tak anda mendengar ungkapan sedap tidak semestinya masin? Sebenarnya, banyak yang kita boleh lakukan untuk menggantikan garam atau mengurangkan garam dalam masakan kita dan dalam masa yang sama kita mengekalkan kesedapan makanan itu. Contohnya, dengan menggunakan bahan perisa semula jadi seperti rempah ratus, lada hitam untuk menaikkan rasa pedas, tomato untuk menaikkan rasa masam-masam manis. Kesemua bahan perisa semula jadi ini kita boleh gunakan untuk menambahkan rasa dalam makanan kita. Selain itu, tidak terlambat untuk anda mencuba resepi-resepi baru ataupun resepi yang anda telah ubah suai dengan mengurangkan penggunaan garam dan menambah lagi penggunaan bahan-bahan perisa seperti mana yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Tahukah anda, lidah kita akan sentiasa beradaptasi dengan perubahan yang kita lakukan. Mungkin pada awalnya anda akan rasa kurang selesa atau rasa makanan itu lain sedikit daripada kebiasaannya, tetapi percayalah bahawa keadaan itu cuma sementara. Dan dalam masa 2 hingga 3 minggu, kita akan terbiasa dengan rasa baru pada makanan kita. Yang pasti, anda perlu untuk cuba dahulu lakukan perubahan demi kebaikan diri anda sendiri. Yang kedua, tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang boleh dilakukan untuk menggantikan garam. Ramai pesakit yang sebenarnya ingin lakukan perubahan, tetapi tertanya-tanya apa yang boleh mereka lakukan untuk menggantikan garam dalam masakan mereka. Keadaan ini sama dengan situasi yang telah saya sebutkan sebelum ini. Jenis rempah ratus, modifikasi pada menu makanan anda boleh membantu anda untuk mengurangkan garam dalam masakan. Itu, anda juga boleh memilih makanan yang kurang garam. Sebagai contoh, elakkan menggunakan bahan-bahan terproses. Gunakanlah bahan-bahan makanan yang segar dan keadaan ini membantu untuk mengurangkan penggunaan garam dalam masakan anda. Yang ketiga, tidak tahu tentang produk makanan yang tinggi dengan garam. Sebenarnya banyak sangat produk di pasaran yang tinggi dengan kandungan garam. Dalam satu kajian di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa 70% pengambilan garam adalah daripada makanan-makanan yang terproses atau disebabkan oleh gaya hidup yang suka makan di luar. Ada juga keadaan yang mana pesakit ini tidak tahu bahawa makanan yang mereka makan itu tinggi dengan kandungan garam dan secara tidak langsung menyebabkan pengambilan garam mereka tinggi daripada yang telah disarankan. Untuk menambahkan kefahaman tentang garam, secara ringkasnya garam ini kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu garam yang kita nampak ataupun garam yang kita gunakan dalam masakan. Yang kedua, garam tersembunyi yang kita tidak nampak dalam makanan. Untuk mengetahui produk yang tinggi dengan kandungan garam, kita boleh sentiasa untuk menyemak dan membaca label pada makanan tersebut dan kita rujuk kepada nama sodium atau garam dalam produk makanan tersebut. Faktor keempat ialah tidak tahu cara untuk membaca, menyimak label makanan dengan betul. Ramai pesakit yang masih lagi tidak tahu untuk membaca label makanan. Sebenarnya membaca label makanan ini adalah sesuatu perkara mudah. Dan pula untuk pengetahuan anda, Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun melancarkan Choice Logo yang mana ianya membantu untuk para pengguna ataupun pesakit darah tinggi secara khususnya membuat makanan bijak. Kelima ialah tidak yakin untuk berubah sebab mungkin sudah terbiasa dengan keadaan sekarang
dan sukar untuk berubah. Membuat perubahan kepada gaya hidup yang lebih sihat mungkin tidak mudah kepada semua orang dan pastinya mencabar bagi setiap individu. Kita kena faham dan kita akui perkara tersebut. Dan tambahan pula, apabila kita sudah selesa dengan keadaan sekarang, memanglah sukar untuk kita berubah. Kerana itu adalah perkara yang biasa dan normal kepada semua orang. Dalam keadaan ini, pesakit itu sendiri perlu mengambil masa untuk bertenang dan berfikir cara yang bagaimanakah sesuai untuk diri mereka berubah. Kenal pasti cabaran-cabaran utama untuk berubah dan sediakan panduan untuk anda mengatasi masalah ataupun cabaran-cabaran tersebut. Apa yang pasti, lakukanlah perubahan. Biarlah ianya sedikit tetapi berterusan. Faktor yang keenam ialah tiadanya kesedaran tentang kepentingan mengurangkan garam. Ada pesakit yang mungkin tidak sedar ataupun tidak ingin untuk mengurangkan garam dalam makanan mereka. Sedang doktor, dietitian, pegawai pemakanan telah kerap menasihatkan untuk mengurangkan pengambilan garam. Ibaratnya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dan lebih malang lagi, ada juga pesakit yang telah pun mendapat komplikasi akibat tekanan darah terkawal. Ketika itulah baru menyesal kerana tidak membuat perubahan di peringkat awal. Tapi apakan daya, nasi sudah menjadi bubur. Oleh itu saya berharap kepada anda semua untuk lakukanlah perubahan di peringkat awal. Kerana perubahan ini bukan untuk orang lain tetapi untuk diri anda sendiri. Faktor yang ketujuh ialah kurangnya sokongan daripada keluarga, rakan-rakan dan orang di sekeliling. Ya, sememangnya faktor sokongan dan dorongan daripada keluarga, rakan-rakan dan orang di sekeliling adalah amat penting untuk memotivasikan diri kita untuk berubah. Walau bagaimanapun, seperti mana yang telah saya sebutkan, ambil masa, bertenang dan terangkan kepada diri anda, ahli keluarga anda, orang di sekeliling anda bahawa perubahan ini penting demi masa depan anda, demi kualiti hidup anda, demi kesihatan anda. Ada kalanya ahli keluarga ini bukanlah tidak ingin memberi sokongan tetapi mungkin mereka kurang faham terhadap apakah keadaan yang anda lalui. Oleh itu, ambil masa, terangkan kepada ahli keluarga anda. InsyaAllah mereka akan menyokong anda untuk berubah. Malah anda boleh mengajak mereka bersama-sama untuk mengurangkan garam dalam makanan kerana manfaatnya bukan untuk anda seorang tetapi untuk seisi keluarga anda. Sekian sahaja perkongsian daripada saya, Dietitian Ramadan untuk episod kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk anda semua. Ingat, anda sihat, anda hebat.